Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Jadi hari ini saya akan sambung bahagian 2 tentang status Imam Mahdi pada masa ini. Sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam video yang pertama, kita harus mempunyai satu ketetapan ataupun suatu penjelasan yang bukan bersandarkan kepada sangkaan ataupun bersandarkan kepada hearsay, cerita daripada mana-mana pihak, cerita daripada seseorang ataupun daripada sekelompok masyarakat ataupun suatu kelompok pihak. Kerana apabila kita ingin menjelaskan secara khusus tentang Imam Mahdi, kita harus kembalikan semula kepada Al-Quran dan Sunnah, tuan-tuan dan puan. Jangan kita hanya sekadar mendengar pandangan yang telah dikatakan diterima oleh ramai pihak. Diterima oleh ramai pihak tidak semestinya ianya adalah perkara yang tepat, perkara yang benar. Ingat kepada faktor demokrasi, ramai tidak semestinya dia benar. Ramai kerana dia mempunyai kekuatan, ramai maka yang minoriti akan ditundukkan walaupun minoriti itu mempunyai jawapan ataupun fakta yang benar. Maka dalam soal Imam Mahdi juga tertaluk kepada perkara yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya jelaskan semua pernyataan ini adalah berdasarkan kepada apa yang telah saya kaji dan apa yang telah saya laksanakan dalam perjalanan keilmuan alam teologi. Jadi sama ada tuan-tuan dan puan-puan ingin menerima pandangan ataupun pendapat daripada saya, itu adalah suatu proses ilmiah, bukan satu ketetapan, tapi proses ilmiah untuk tuan-tuan dan puan-puan berfikir, kembali berfikir kepada fakta-fakta yang saya nyatakan tadi, yang saya nyatakan sebelum ini dalam banyak video-video saya yang terdahulu. Beginilah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak dapat mengenal dengan jelas ataupun tidak dapat memahamkan sumber yang kita terima itu sebagai sesuatu yang bertepatan dengan matlamat yang ingin kita capai, maka pasti kita akan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah pada zaman ini semua sistem-sistem ataupun kaedah-kaedah pendidikan adalah berdasarkan kepada teori-teori yang akhirnya mengembalikan manusia dalam keadaan yang serba berkemungkinan ataupun serba serba salah dalam banyak situasi, dalam kajian sains barat, dalam kajian sosial barat, dalam kajian kebudayaan, sejarah contohnya. Kerana sejarah dikatakan sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka yang menang di dalam satu peradaban, ya. Jadi satu cerita yang disampaikan kepada pihak umum oleh pihak yang menguasai pada saat tersebut. Jadi ianya satu perubahan bukan kepada semua, kepada keseluruhan, tetapi perubahan untuk kepentingan bagi satu puak yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan pada saat tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, fikirkanlah tentang Imam Mahdi. Bagaimana beliau ingin dikenali jika kita merujuk kepada perkara yang bukan sandarnya, dasarnya kepada perkara yang tidak boleh diubah. Jika kita merujuk perkara yang boleh diubah, boleh dijadikan dengan begitu banyak pandangan-pandangan, tidak ada sesuatu yang constant factor, maka kita akan sentiasa mempunyai kepelbagaian pandangan, dan akhirnya kepelbagaian pandangan itu akan menjadikan kita semakin rumit untuk meletakkan posisi Imam Mahdi di dalam realiti. Cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita yang begitu banyak dengan kisah-kisah yang tidak boleh digest, tidak boleh dihadam dengan akal fikiran yang waras. Kenapa saya cakap begini, tuan-tuan dan puan-puan? Mana mungkin kita lihat dengan segi akal yang waras, mana mungkin dalam satu waktu perjalanan yang sangat besar oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memposisikan realiti tentang Islam sebagai adin di atas muka bumi, melalui begitu banyak segala-gala rintangan dan halangan, tetapi pada akhir zaman perkara itu tidak berlaku kepada Imam Mahdi, kerana beliau tiba-tiba dinaikkan sebagai seorang pemimpin dalam satu perjalanan yang singkat contohnya. Maka itu tidak seimbang.
Maka atas sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita memahamkan keadaan beliau, realiti beliau wujud sangat susah, kerana kita berpegang kepada cerita-cerita yang sedemikian. Persoalan dekat sini, siapa yang sebenarnya membawa kisah-kisah begini? Siapa yang menyuntik ideologi-ideologi, doktrin-doktrin yang sebegini kepada pemikiran masyarakat? Pemikiran mereka-mereka yang menantikan realiti, tetapi sebenarnya duduk dalam gelombang informasi-informasi yang bersifat dongeng, bersifat satu yang fantasi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mencari sesuatu tu biar jelas. Kita nak mendapatkan sesuatu tu biar jelas, bagaimana saya katakan dalam video yang sebelum ini. Maka Imam Mahdi adalah sosok yang telah pun dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Banyak. Sebab kita kena faham Imam Mahdi itu maksudnya apa. Mahdi itu maksudnya apa? Yang diberikan petunjuk. Maka Imam itu adalah ketuanya. Ketua mereka yang diberikan petunjuk. Maka Al-Mahdi, dari segi nilai ilmiah yang saya maksudkan adalah mereka-mereka yang diberikan petunjuk. Petunjuk yang bagaimana? Petunjuk daripada Allah tentang realiti kehidupan di atas muka bumi. Maka untuk kita faham dari sudut ilmiah, semua para rasul, para nabi adalah Al-Mahdi. Mereka yang diberikan petunjuk. Asal dapat saja petunjuk daripada Allah. Dan ia adalah satu pelaksanaan kepada kebaikan kepada semua pihak. Bagi diri dia, bagi sekeliling dia, maka dia adalah Al-Mahdi. Tetapi meletakkan kedudukan Imam Mahdi, maka itu berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Ia haruslah balik kepada seorang, ia ini imamnya, ketuanya kepada mereka-mereka yang diberikan petunjuk. Mereka-mereka yang akan diberikan hidayah, berikan pemahaman realiti apa yang perlu mereka lakukan di dalam kehidupan. Mereka-mereka itu sebenarnya telah pun diberikan petunjuk, maka telah menjadi Al-Mahdi. Bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah mereka yang adalah sosok yang telah diberikan petunjuk dan dia menjadi pemimpin kepada mereka yang diberikan petunjuk. Itu dari segi konsep, dari segi pernyataan untuk kita fahamkan tentang Al-Mahdi dan Imam Mahdi. Dua watak yang sebenarnya perlu kita fahamkan dari segi segala sudut. Sebab itu persoalan-persoalan Mahdi ini selalu menimbulkan perbalahan-perbalahan kepada ramai pihak, kepada mereka-mereka yang menerima, mereka yang menolak, dan mereka-mereka yang sentiasa merasakan dialah yang benar. Kerana saya tidak pernah putus daripada menerima begitu banyak info ataupun mesej secara personal kepada saya, hantar daripada Facebook Messenger, ada daripada Twitter, ada daripada berbagai-bagai cara yang mereka perolehi untuk menyatakan akulah Imam Mahdi, akulah orang yang kamu cari, aku dah ada. Ada juga yang menghantar kepada saya, inilah Tuan Pal, sebenarnya saya nak mengajak Tuan Pal bertabayun. Sebenarnya Muhammad Qasim di Pakistan adalah Imam Mahdi. Tolong saya perjelaskan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia Al-Mahdi, okey, kita boleh terima. Tetapi dia bukan Imam Mahdi. Kerana saya katakan tadi Al-Mahdi itu adalah satu pernyataan secara segeneral, secara umum kepada mereka-mereka yang diberikan petunjuk. Tetapi untuk menyatakan Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi, maka berdasar kajian saya, dia bukanlah sebagai ketua kepada mereka yang diberikan petunjuk. Jadi saya harap jawapan saya pada kali ini dapat dihadam oleh mereka-mereka yang menghantar, tak putus-putus menghantar kepada saya, mengajak saya dan beritahu saya kena terima. Kenapa perlu paksa saya menerima perkara yang berdasar kajian saya itu tidak bertepatan? Saya tidak sebut perkataan benar, nanti marah. Masing-masing nak mengatakan diri ini benar. Tapi perkataan saya tidak bertepatan dengan realiti Imam Mahdi. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara-perkara yang akhirnya menyebabkan kita saling berbalah-balah di antara satu sama lain. Saya telah jelaskan di dalam banyak video-video saya yang terdahulu sebelum ini tentang Imam Mahdi, tentang kisah ilmu akhir zaman. Saya bercerita tentang kisah perjalanan-perjalanan manusia-manusia yang istimewa dari segi konsep penyataan tentang Al-Quran.
akhir zaman dan berbagai-bagai lagi. Dan saya letakkan dengan satu garis yang sama, Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan lain daripada itu, tidak akan ada perkara yang lebih daripada itu. Maka berbalik kepada persoalan Imam Mahdi, benar berdasarkan kajian saya, dia telah wujud. Jadi mencari di mana beliau bukan dengan mencari lihat pada Google, bukan mencari tengok seseorang macam mana rupanya, tetapi mencari Imam Mahdi dengan ilmu, dengan ilmunya. Lihat ilmunya. Ilmunya mesti mempunyai satu watak yang khusus, satu perkara yang khusus, dan dia mesti mempunyai satu perjalanan yang sama sebagaimana perjalanan Rasulullah. Artinya, jika wujudnya Imam Mahdi, wujudnya Imam Mahdi pada saat ini, dan memang telah wujud pada saat ini, pasti beliau bukan berada di negara di mana dia dilahirkan. Muhammad Qasim berada di negara di mana dia dilahirkan. Tak layak lagi untuk meletakkan posisi tersebut. Dia harus berhijrah, sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah. Maka simbolik penyeratan itu harus jelas, tuan-tuan dan puan-puan. Maka lihat di situ, ada tak dia buat perkara yang sama? Ada tak dia lalui perkara yang sama? Oh, dia bermimpi. Maka bermimpi dia itu, adakah Rasulullah bermimpi sebagaimana kisah yang dinyatakan? Rasulullah menyampaikan segala ilmu pengetahuan, adakah dengan cara dia bermimpi? Yang jelas Rasulullah berdakwah dengan pelaksanaan diri dia sunnah daripada Al-Quran. Maka itu juga tidak nampak di mana nak dihubungkan persoalan tentang Muhammad Qasim ni. Tak habis yang saya terima. Saya harap dengan penyelesaian saya kali ini tutup kisah Muhammad Qasim. Jika anda nak terima dia sebagai Imam Mahdi, itu atas pilihan masing-masing. Tetapi Masa Bayu menjelaskan di sini, dia bukan Imam Mahdi. Okey, tutup Jadi balik kepada persoalan-persoalan yang bersifat realistik. Dia tidak ada di negara di mana dia dilahirkan pada saat ini. Cari di mana dia berada. Mesti berada luar daripada tempat di mana dia dilahirkan. Dan dia mempunyai satu ilmu yang boleh kita ambil sebagai satu panduan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Bukan hanya ilmu kepada dunia semata-mata, atau bukan kepada ilmu akhirat semata-mata. Dia saling melengkapkan di antara kedua-duanya sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hablum minallah dan hablum minan nas, fardu ain dan fardu kifayah. Jadi Imam Mahdi mesti mempunyai satu keutuhan, kekuatan, ketinggian ilmu tauhidnya, yakni sebagaimana tauhid Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mempunyai ilmu yang sangat jelas manfaat kepada seluruh umat manusia, iaitu ilmu dunia yang praktikal, yang boleh digunakan dalam apa juga situasi. Maka kedua-dua bidang ini harus dia miliki. Carilah orang yang begitu, barulah kita akan dapat temui, barulah kita akan dapat memahamkan, oh dia bagaimana, perhatikan. Maka perkara yang ketiga harus kita faham, tingkah laku dia, adab dia. Macam mana adab dia, macam mana penerimaan dia di dalam kehidupan dia, bahasa dia bagaimana yang dia gunakan. Jadi ciri-ciri itu harus kita terima untuk kita dapat kenal bagaimanakah sebenarnya Imam Mahdi. Dan tuan-tuan dan perempuan, begitu banyak sekali perkara yang ada di sekeliling kita yang boleh kita fahamkan jika kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka perkara yang sama jika ingin kita fahamkan tentang Imam Mahdi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kepada mimpi-mimpi seseorang, bukan kepada kitab-kitab yang tidak tahu daripada mana puncanya. Walaupun dikatakan sah, lihat dalam Quran, wujud tak wujud apa yang dikatakan sah itu tadi, untuk kita terima sebagai satu rujukan yang khusus. Maka daripada situ tuan-tuan dan perempuan, pasti tuan-tuan dan perempuan akan mengenal dan akan mengetahui siapakah Imam Mahdi. Dan apabila bertemu dengan beliau, maka pasti tuan-tuan dan perempuan akan dapat meyakinkan diri, bukan kerana atas diri sendiri, tetapi fakta-fakta yang dapat diletakkan sebagai satu ketetapan bahawa beliaulah Imam Mahdi. InsyaAllah kita sambung lagi pada sesi yang ketiga selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera.